Menggunakan perkataan, visual dan isyarat yang berunsur lucah merupakan antara gangguan seksual. Gangguan seksual boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira jantina dan peringkat umur. Dahulu, gangguan seksual seringkali berlaku di tempat kerja dan membabitkan orang dewasa. Namun kini statistik menunjukkan sebanyak 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak telah direkodkan pada tahun 2020. Antaranya, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun telah menjadi mangsa serangan seksual seorang lelaki berusia 18 tahun yang juga merupakan jiran kepada mangsa. Selain itu, terdapat juga kes di mana seorang doktor gigi mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual apabila dipaksa melakukan seks oral ketika sedang bertugas. Hal ini nyata membimbangkan. Antara punca berlakunya jenayah seksual ini disebabkan oleh pendedahan berleluasa kepada pornografi, rasa ingin tahu yang tinggi dan gagal mengawal nafsu. Justru sejauh manakah pemahaman orang ramai tentang gangguan seksual? Apakah tindakan yang perlu diambil bagi mencegah perkara yang tidak bermoral ini daripada terus berleluasa? Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa mengenai kenali gangguan seksual sebagai pembukaan kepada topik kita pada hari ini. Jika anda ada sebarang soalan atau perkongsian yang ingin dikongsikan bersama kami, anda boleh terus komen di laman Facebook kami WHI TV3. Baiklah, kita masih bersama dengan Fiza dan pada hari ini pastinya kita nak membincangkan mengenai gangguan seksual ini sebab kalau kita dapat lihat sejak kebelakangan ini banyak perkongsian di laman media sosial berkaitan hal ini. Ada yang berani berkongsikan pengalaman mereka tetapi tak kurang juga komen-komen yang berbau lucah dikenakan atas mangsa-mangsa yang terkena gangguan seksual ini. Oleh itu pada hari ini kita akan bersama tetamu-tetamu kita. Fiza? Ya, silakan awak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan seorang peguam. Kita bersama Puan Nurzabita Muhammad Nur. Apa khabar, Puan? Khabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, seterusnya kita juga bersama dengan Ain Husniza Saiful Nizam yang baru-baru ini tular kerana perkongsiannya. Tetapi kepada siapa yang belum tahu, selepas ini Ain akan kongsikan. Apa khabar, Ain? Hai, khabar baik. Terima kasih ya kerana bersama kami. Dan seterusnya kita juga bersama dengan Tuan Syed Azmi Al-Habsyi yang juga merupakan aktivis berkaitan dengan hal ini. Terima kasih ya Tuan Syed. Sama-sama. Ya. Baiklah, Hawa. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang tahu ataupun tak tahu dan mungkin dalam orang kata di tengah-tengah tak tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai gangguan seksual. Kita selalu sebut tapi sejauh mana pemahaman kita tentang perkara ini nak kita kongsikan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kalau boleh kita mulakan kepada Puan Zabita dahululah sebelum kita nak kepada Tuan Syed Azmi dan juga adik Ain sendiri. Puan Zabita, kita selalu sebut tentang gangguan seksual ini bukan isu yang baharu tetapi ia satu isu yang tabu yang sukar nak dibincangkan. Dan kadang-kadang kalau kita cakap kita boleh dianggap sebagai orang yang macam gatal lah, kita dianggap sebagai orang yang lantang lah dan sebagainya. Dan isu gangguan seksual ini juga bukan hanya tertakluk kepada golongan wanita tetapi ada juga kes-kes terpencil yang melibatkan kanak-kanak dan juga remaja lelaki. Mungkin Puan Zabita boleh kongsikan apa yang masyarakat perlu faham secara ringkasnya tentang terminologi ataupun apa yang dimaksudkan sebagai gangguan seksual ini sebenarnya, Puan Zabita. Silakan. Secara khususnya, kita tidak ada satu undang-undang ataupun macam satu akta yang merangkumi dengan seksual. Misalnya macam kita ada kanun perseksaan tetapi yang diperuntukkan bukanlah berkenaan dengan jenayah seksual semata-mata. Jadi saya ambil pakai apa akta yang sedia ada. Okay, misalnya kalau kita lihat, kita nak tahu apa itu jenayah seksual. Ada setengah orang gurau dia kata, saya gurau je tidak ada melibatkan perbuatan seksual langsung. Okay, macam contoh kelakuan seksual ni berlaku di mana? Boleh berlaku di sekolah, tadi kita boleh lihat boleh berlaku di tempat kerja, di tempat kerja. Bagaimana kita definisikan perbuatan jenayah seksual ini? Jadi kita lihat kepada Pekerja 1955. Di dalam tafsiran Seksyen 2 memperuntukkan apa itu gangguan seksual. Gangguan seksual adalah sesuatu perbuatan berbentuk seksual yang memalukan, yang tidak diingini. Mana orang tak nak, orang tak suka. Okey, yang dilakukan terhadap seseorang di tempat kerja. Jadi contoh kalau kita keluarkan dalam seksyen ini juga dia ada katakan perkataan yang dikeluarkan, kata-kata,
kekuatan ataupun sebagai visual yang kita hantarkan. Itu kita lihat di tempat kerja. Kita lihat pula daripada keseluruhan. Contoh kita lihat pada keseksaan, Seksyen 509. Apabila sesuatu perlakuan yang mengganggu kesucian atau kehormatan seseorang secara kata-kata, dia cakap benda-benda lucah, atau dia buat satu benda lucah, dia buat perlakuan lucah, diberikan signal atau dihantar gambar lucah yang dihantarkan kepada seseorang mengganggu privasi. Jadi secara kita tengok angka-angka ini, kita boleh katakan gangguan seksual ini satu, mesti ada elemen bersifat seksual. Kedua, ianya tidak disukai, mengganggu privasi, orang tak suka. Ketiga, kesulitan terhadap seseorang. Jadi kalau mangsa-mangsa ni kadang-kadang mungkin mereka keliru. Saya ni dah jadi mangsa gangguan seksual atau macam mana? Itu antara elemen yang perlu dititik beratkan. Ini yang sebenarnya kita perlu tahu, Hawa, kan? Maksudnya bukan saja sentuhan fizikal kan Fiza, maksudnya ada cara-cara lain juga untuk mereka mendekati pemangsa mereka melalui jelingan, melalui panggilan telefon ataupun melalui mesej juga. Kadang-kadang pada mereka itu sekadar gurauan tetapi membuatkan mangsa ni rasa tidak selesa dan terganggu. Baiklah, Ain merupakan antara yang lantang bersuara mengenai isu ini dan baru-baru ini telah menceritakan tentang isu keselamatan di sekolah. Ada dalam kalangan penonton wanita hari ini mungkin mahu tahu secara terperinci lagi ataupun belum tahu mengenai isu ini. Kalau boleh, Ain boleh kongsikan secara ringkas apa yang sebenarnya berlaku. So, dekat sekolah, masa pendidikan jasmani dan kesihatan, Cikgu Ain, iaitu cikgu lelaki, membuat komen lucah, lawak lucah dalam kelas dan juga lawak tentang rogol. Antara yang dia cakap adalah kalau korang nak rogol, jangan rogol bawah 18, rogol atas 18. Sebelum tu dia kata budak bawah umur ada banyak like boleh orang tu kacau kami akan buat gangguan seksual. Jadi dia kata kalau nak rogol, jangan rogol bawah 18, rogol atas 18. Secara terang-terangan begitu, Ain? Ya. Baik. Dan dia boleh gelak-gelak, budak lelaki dan kelas lain juga gelak. Kawan-kawan lain yang perempuan semua dah rasa tak selesa kan. Dia kata kalau nak rogol. Menggunakan perkataan rogol itu sendiri. Baiklah, Ain, kalau Hawa. Kita melihat keberanian Ain ini, apa yang dilakukan. Saya kira mungkin ramai anak-anak remaja berusia seperti Ain ini, mungkin kadang-kadang ada gurauan daripada rakan-rakan ataupun orang-orang individu lain yang tak sepatutnya. Tapi mereka tak berani untuk bangkit, untuk bangun, untuk bersuara, berkongsi tentang perkara ini. Tapi apa yang sebenarnya membuatkan Ain merasakan Ain perlu bangun, bangkit dan bersuara untuk bukan saja melindungi diri Ain tetapi melindungi rakan-rakan yang lain. Kerana ini bukanlah perkara yang boleh dianggap sebagai satu bahan gurauan, Ain. Untuk Ain, selepas hari yang sama benda tu berlaku, Ain ada buat satu TikTok yang menjadi tular dekat social media dan di situ juga ramai budak umur Ain yang sama kata, benda ni yang biasa. Cikgu PJK memang tak boleh, memang selalu buat lawak lucah macam ni. Kaunselor memang tak boleh dipercayai kat sekolah sebab menjaja info yang dia telah percaya cikgu tu. Memang dia kata ada stereotip yang tak bagus dengan cikgu ni, stereotip yang tak bagus dengan cikgu ni. Dan tu clear kepada Ain yang bahawa sistem pendidikan kita telah gagal untuk membuat pelajar berasa selamat di dalam sekolah dan juga gagal dalam mendidik pelajar kita menjadi berani untuk tegakkan kebenaran sebab sekarang yang kita nampak jelasnya sistem pendidikan kita telah gagal. Baik, itu daripada pengalaman Ain sendiri. Itu pengalaman Ain. Tapi Tuan Said Azmi, kita melihat setiap individu ada pemahaman yang berbeza-beza, apatah lagi daripada sudut laras pemikiran kita, penerimaan kita mesti berbeza-beza. Ada orang yang beranggapan percakapan ataupun gurauan itu kadang-kadang satu perkara yang biasa. Ada orang yang beranggapan ini satu perkara yang boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Tetapi macam Tuan Said Azmi sendiri banyak membantu mereka yang berhadapan dengan pelbagai masalah. Jadi bagaimana Tuan Azmi merasakan bagaimana individu-individu yang diganggu secara seksual ini dari segi ejekan, dari segi perlakuan, dari
dari segi dihantar dengan mesej lucah, bukan saja di secara private, tapi kadang-kadang kita lihat di media sosial secara terang-terangan. Jadi bagaimana sebenarnya, adakah mereka sedar apa yang berlaku itu adalah merupakan gangguan seksual ataupun sekadar gurauan biasa, Tuan Syed Azmi? Okey, saya suka sangat soalan tu sebab for the first time saya tak ada dengar orang kata benda tu ringan. Alah, setakat cakap aja atau berat. Kan banyak orang dia buatkan benda tu jadi macam lawak, and I'm very happy sebenarnya datang daripada wanita hari ini sebab benda ni adalah benda yang orang tahu tapi tak kata, and all kita punya nasihat ialah toughen up. Takut kena buang kerja, takut tak dapat promotion. Nampak tak? Kan? The point of it kan sebenarnya bila kita kata gangguan seksual atau yang sexual harassment, dia bergantung pada mereka yang mendengar. Tak kisah lelaki perempuan, bergantung pada yang dengar. Okay, so saya banyak buat live hari tu, ada orang kata bibir Tuan Syed ni merah lah, tak sabar nak cubit. I think that is harassment. Walaupun dia online tak mungkin datang dekat, betul tak? Tapi kita kena didik lah. So to me, macam mana pun harassment yang I kalau dapat, I know how to stop to say no. Sebab lawak satu hal, phishing iaitu mengumpan untuk lihat sebenarnya boleh pergi jauh ke tidak. Faham tak? Bila phishing tu dia boleh cakap macam tu tapi dia nak tengok reaction kita ni. Kita menggelabah ke atau kita kata nak ke? Kita join sekali. This is how community works sekarang ni. Inilah cara community sekarang ni. Tapi bergantung pada diri kita untuk mempertahankan dan tahu harga diri dan maruah diri kita tu sendiri. Kalau kita nak ikut apa yang Puan Zabita tadi cakap dari segi perundangan dan sebagainya, dia banyak langkah-langkah dia sebab kita memerlukan pembuktian, especially untuk orang dewasa. Kan? Dia boleh mendefinisikan your interpretation tu. Kalau kat sekolah dulu, kita pernah tahu ada cikgu bukan dia sekarang kan, lama dulu dia suka tarik tali bra, perpak. Tapi depan orang ramai dan budak gelak dalam bentuk hukuman. So pada waktu itu semua orang gelak, jadi tak nampak benda tu sebagai salah. Cuba kita buat sekarang. Cuba kita buat kat dewasa sekarang. Pun mesti kita tahu macam tu kan. Jadi there's two things. Satu tu sama ada kita faham perundangan tu apa, tapi perundangan agak grey. Kemudian kita tahu pelaku itu, bagaimana kita nak memberitahu pelaku itu benda tu salah dan tak boleh dibuat. Dan pada diri yang kena itu, bagaimana dia nak stand up supaya dia tak dilihat. I'm sorry, kalau perempuan aja kata meroyan, perempuan je kata emotional. Loud, lantar. Kan? Benda kecil macam tu je, itu pun nak komplain. Kita main-main aja. But there is a way, rasanya wanita ada cara sebenarnya untuk mengatakan saya tidak suka benda itu. So itu yang kita boleh build sekarang. We should build that one daripada kita harap only perundangan, daripada kita harap only lelaki patut faham atau perempuan patut faham sebab dua-dua gender sama. Jadi I think now kita have to move forward apabila kita berkata, anda patut hormat apa yang kita kata dan dilihat. Bukan memalukan atau degrade anda semula. Baiklah, semua ini pastinya berkaitan dengan hak maruah dan tadi Tuan Syed ada sebutkan mengenai bukti. Tetapi rata-rata kalau kita lihat kongsian di media sosial, di laporan-laporan berita, tak ramai yang mangsa gangguan seksual ini terus membuat laporan ataupun aduan. Ada kalanya dah terlambat setelah bertahun ataupun berbulan baru buat aduan. Kalau dari segi ini bagaimana Puan Zabita? Berkaitan dengan pembuktian ni, apabila kita lihat gangguan seksual ataupun perbuatan seperti cabul ni, memang dia tidak meninggalkan bukti. Tetapi saya katakan dia tidak semestinya perbuatan secara fizikal atau kata-kata. Kalau ada gambar yang diberikan secara WhatsApp atau email, jadi kita boleh jadikan salah satu bukti. Dan saya kata kalau kejadian itu berlaku di kawasan yang ada saksi, macam kes adik Ain ni, ada saksi-saksi yang lain, kawan-kawan yang lain lihat, itu sangat membantu. Dan seterusnya, sama ada kita takut nak buat, nanti tak ada saksi. Kalau tak ada saksi, macam mana nak ambil tindakan? Tak apa. Kita buat laporan. Terutama sekali kalau berlaku di kawasan tempat kerja ataupun sekolah. Kita lihat di tempat kerja ni, di bawah Akta Pekerja 1955, adalah menjadi tanggungjawab majikan ni dalam bahagian 15 untuk membuat siasatan. Kalau pekerja kata saya ni diganggu secara seksual tetapi saya tak ada bukti, dan bos pun kata macam Tuan Azmi kata tadi, dia kata tak apalah, you tambahlah sikit, you keraslah sikit. Tak boleh sebenarnya. Bos atau majikan perlu ambil tindakan dengan membuat siasatan. Sekiranya majikan gagal di bawah bahagian 15 ni, ianya adalah merupakan kesalahan dan majikan boleh diambil tindakan. Itu kalau dekat
pejabat. Lihat pula hak kita daripada segi perundangan jenayah. Ya. Kita buat laporan polis. Kita pergi kepada pihak polis. Kita buat laporan polis. Dianggap laporan polis ni kalau kita buat palsu, ada hukumannya, ada kesalahannya. Jadi siapalah yang nak buat laporan palsu semata-mata untuk didenda atau dipenjara. Jadi kita buat laporan polis akan mengambil langkah untuk melakukan siasatan. Sama ada siasatan itu akhirnya ada elemen jenayah atau tak, kita serahkan kepada pihak polis. Tetapi mangsa ni kita ni yang sekeliling ni kita bagi sokongan. Jadi tidak tiba sama ada saya pergi lapor, nanti tak ada bukti lepas. Tak cuba, tak tahu. Jadi nasihat saya kena cuba. Dan kita kena ambil tindakan. Kita mulakan kalau di tempat kita adukan kepada majikan, kemudian kita teruskan kepada aduan melalui laporan polis. Baik, Puan Zabita. Okey, baiklah. Silakan Hawa. Okey, baik. Sebelum kita ke Ain dan juga Tuan Syed, saya nak tanya sedikitlah kepada Puan Zabita. Bagaimana secara ringkas dia untuk mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, mungkin ada dalam kalangan ibu-ibu ni ada cara-cara untuk menasihati anak mereka jika dikenakan gangguan seksual untuk mengadu kepada ibu bapa mereka? Berkenaan dengan isu 18 tahun ke bawah ni, sebab saya lihat juga ramai orang macam 18 tahun. Sebenarnya 18 tahun ni mungkin dirujuk apabila macam contohlah dalam kes ini bila cikgu katakan 18 tahun. Di bawah atas kanak-kanak 2001, kanak-kanak memang 18 tahun ke bawah. Tetapi ada perbezaan di antara jenayah rogol. Saya nak sebut juga yang Ain katakan. Sebab di bawah jenayah rogol, di bawah Seksyen 375, 16 tahun. Apabila orang kanak-kanak berusia 16 tahun ke bawah sama ada diberikan kerelaan atau tidak, masih dianggap rogol. Jadi kepada ibu bapa yang 18 tahun ke bawah, minta mereka nyatakan kepada ibu bapa, dan sekiranya berlaku contoh kalaulah kanak-kanak itu sendiri ada siapa-siapa yang tonton di bawah Akta Kanak-kanak Seksyen 38 ada menyatakan satu seksyen perlindungan terhadap anak-anak sekiranya anak-anak itu didorong secara seksual, dan Seksyen 39 juga ada memperuntukkan pegawai pelindung dan juga pihak polis boleh melindungi kanak-kanak itu atau menahan di tempat perlindungan. Jadi kadang-kadang mungkin kita takut si ibu ni kena dera dengan bapa, lepas tu anak pula dibuat secara seksual juga. Jadi bagaimana nak melindungi dia, akta-akta dia, ada peruntukan dia. Tolong ambil tindakan, jangan sejam. Okey, itu daripada Puan Zabita. Tuan Syed Azmi, saya kira ini penting untuk Tuan Syed Azmi kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kita jangan kerana disebabkan oleh satu isu, kita melihat orang luar sahaja. Tetapi gangguan seksual ini boleh berlaku dengan orang terdekat yang berada dengan kita sebenarnya. Jadi kita jangan disebabkan oleh satu isu, kita cepat melatah, tapi kita terlupa dan terlepas pandang bahawa perkara-perkara ini boleh berlaku mungkin dalam rumah kita sendiri, boleh berlaku dalam kalangan kawan-kawan rapat kita sendiri, ahli keluarga dan sebagainya. Pesanan Tuan Azmi kepada masyarakat, peranan kita sebagai individu, ibu bapa, penjaga, pendidik dan sebagainya, untuk sama-sama kita membantu daripada mengelakkan gangguan seksual ini berlaku, terus berlaku, dan mengajar anak-anak kita ini untuk menjaga diri mereka dan tahu bahawa ini gangguan seksual. Ini adalah salah, dan kepada siapa harus kita laporkan jika berlaku perkara ini. Tuan Syed Azmi, silakan. Okey, jadi yang paling mudah sebenarnya 90% salah laku ini dilakukan oleh orang yang dikenali. Okey, dia bukannya macam orang asing, orang yang dikenali. 90%. Okay, jadi kalau sekarang PKP memang dalam rumah. About 90%. Jadi pada hemat saya pun ialah sekarang ni kerajaan bawah talian kasih ada dua. Satu nombor 15999 yang WHO memang tahu. Tapi jangan lupa nombor lagi satu yang lagi penting. Dia punya nombor WhatsApp 01926159999. Maaflah. Tapi nombor WhatsApp ni yang paling saya suka sebab semua orang dah ada handphone. Kanak-kanak risau macam mana pun dia boleh terus teks kat situ. Jadi dia punya maklumat semua ada dekat situ. Dan sentiasa ada rekod. Sebab bila panggilan ni tak ingat cakap dengan siapa dan sebagainya bila kan. Tapi WhatsApp ni semua boleh. Jadi saya rasa itu yang pertama kali sebenarnya yang saya selalu push sebab kita semua work from home. Dan jangan risau pasal itu. Kadang-kadang banyak tu tak tahu pun. Ini gangguan ke, tak terganggu ke, boleh ke, tak boleh ke. Dan bagi saya WhatsApp je. WhatsApp sahaja. Mereka yang tengok tu akan dapat menilai sama ada benda tu heavy atau tidak. Maksud saya heavy tu kena buat segera atau boleh tunggu pada bila ada pelindung lain datang ke. Kadang-kadang dia cerita 5 tahun dulu ke apa ke. Tak ada masalah.
Lagi satu, dan akhir sekali, kalau nak buat laporan polis pun tak ada masalah sebenarnya, tapi saya cakap kita dah ada WhatsApp dan boleh diguna pakai untuk semua. Jangan risau, lelaki perempuan semua sama, apa-apa umur pun boleh. Paling tua saya punya 60 lebih, kena gangguan seksual pun lapor polis. Dan walaupun akhir dia tidak berjaya, tapi dia puas hati tau, sebab dia berjaya lepaskan bahawa itu adalah gangguan dan dia memainkan peranan untuk pegang hak dia. Okay. Terima kasih Tuan Syed. Maksudnya tak kenal umur, tak kenal jantina, dan sekarang ini pada zaman moden ini kita ada pelbagai peluang untuk kita bertanya dan juga mendapat pendapat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zabita Ain yang juga telah kongsikan pengalaman, dan juga Tuan Syed atas info-info yang dikongsikan kepada kami di Wanita hari ini. Pastinya memberi manfaat kepada setiap golongan lapisan masyarakat. Tak kisahlah anak-anak sampai adik ibu bapa mereka. Baiklah, kami di Wanita hari ini